bab baru kan, bab yang ke-57 kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام، ثم إلى صاحب المؤلف الكتاب للإمام زكريا شرف النواوي، وصاحب مترجم هذا الكتاب للإمام الحبيب حضرة المرحوم الحبيب أحمد بن محمد بن سمين، أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين، وعلى من نوى أسلفنا صالح، وعلى من نوى السابقين في هذا المسجد، وعلى من نوى شيخنا ومربينا ومرشدنا سيد الإمام عمر بن محمد بن سالم بن حبيب، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه. على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أثوار، وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan masuk bab yang baru di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-57. Pada bab yang memperjelaskan babul qana'ah wal 'afaf wal iqtisad fil ma'isyati wal infaq wa dhammis su'al min ghairi darurah, yaitu bab yang memperjelaskan tentang sifat qana'ah, puas dengan apa adanya dan tetap berusaha. Afaf, ya, artinya enggan meminta-minta, berlaku sederhana. Wal iqtisad fil ma'isyati, berlaku bersederhana dalam kehidupan. Wal infaq wa dhammis su'al min ghairi darurah, dan berbelanja serta mencela meminta tanpa darurat. Bab yang akan diperjelaskan oleh Imam Nawawi, satu, orang itu mesti ada sifat qana'ah. Apa qana'ah? Rasa cukup. Rasa cukup berarti apa? Ya, banyak-banyak terima kasih, syukur pada Allah Ta'ala. Bab afaf, afaf iaitu bab yang
jangan suka minta-minta. Wal iqtisad fil ma'ishati, dan juga bab yang hendaklah kita mempunyai iktisad. Iktisad ini keadaan kehidupan kita ini, ya, keadaan iktisad ini maknanya banyak, tetapi di sini dijelaskan al-iqtisad fil ma'isyah. Ma'isyah itu apa? Ma'isyah itu adalah kehidupan sehari-harian kita, ya, dengan iktisad, dengan cukup apa adanya. Wal infaq wa dhammi su'al min ghairi darurati, dan juga berbelanja dengan secukupnya saja, tidak perlu untuk bermewah-mewahan. Dan orang yang suka minta-minta ini dicela. Maksud mencela, meminta tanpa darurat berarti apa? Dia tidak memerlukan tapi dia suka minta-minta. Ya, kalau ada dalam keadaan darurat, baru dianjurkan untuk boleh kita bermohon. Ya, berminta dengan bermohon. Ya, saya menggunakan perkataan mohon dengan minta kerana sesuai dengan bab ini. Bab di dalam bahasa Arab. Di dalam bab ini dijelaskan wa dhammis su'al min ghairi darurah. Apa wa dhammis su'al min ghairi, tidak bagus orang itu meminta-minta. Kalau nak minta, bermohonlah waktu dalam keadaan darurat. Beza, ya, baru boleh kita fahamkan minta dengan bermohon. Ya, bermohon berarti apa? Memang betul-betul dia memerlukan. Minta belum tentu dia perlukan. Begitulah dia. Baik. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memperjelaskan tentang perkara ini. Tetapi Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala hanya memilih beberapa ayat-ayat Al-Quran sahaja. Beliau memilih daripada surah Hud, beliau memilih daripada surah Al-Baqarah, beliau memilih daripada surah Furqan, beliau memilih juga daripada surah Az-Zariyat. Ya, 4 macam surah ini beliau memilihnya. Ya, baik. Apa yang Allah Taala firman di dalam surah Hud pada ayat yang ke-6, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada seorang pun ataupun tidak ada sesuatu pun, ya, min dabbah. Apa itu dabbah? Dabbah di sini adalah apa? Sesuatu yang berkeliaran di muka bumi. Imam Nawawi, ya, di sini penterjemah kitab ini almarhum Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit mengartikan perkataan dabbah itu seperti binatang, katanya. Binatang, hayawan yang bergerak merata di muka bumi Allah Ta'ala ini. Ya, maksudnya apa? Tidak ada sesuatu pun, baik itu binatang, hayawan ataupun manusia, senang cakap makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang bergerak fil ardi, yang bergerak di bumi ini, illa kecuali alallahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siapkan rezekinya, telah tetapkan rezekinya, telah telah ditentukan rezekinya. Apa rezekinya banyak ataupun sedikit, apa rezekinya sepinggan ataupun sedulang, apa rezekinya sebotol ataupun 2 botol. Begitu dia. Ya, semua makhluk ciptaan Allah Ta'ala di muka bumi ini Allah Ta'ala telah tetapkan rezekinya. Lihat para jemaah sekalian, apa yang melekat dekat tembok tu? Yang melekat dekat tembok tu, dia binatang cicak. Rezekinya cicak tu macam mana? Terbang. Pernah kita nampak cicak terbang? Kalau kita nampak cicak terbang, oh, itu suatu perkara magic pada maksudnya. Tapi Allah tentukan rezeki cicak itu terbang. Hinggap dekat cicak, kep terbang. Ya. Burung helang terbang. Rezekinya burung helang di mana? Di bumi. Dia nampak tikus, dia nampak arnab, dia nampak apa? Dia nampak ikan di sungai, dan bagaimana?
turun secepat kilat sekali dia cekup. Cukup. Burung halang rezekinya terbang. Ya. Binatang yang berbisa, ular. Diam kan ular tu kan? Ular diam. Ada kalanya warnanya ular tu kalau kita tengok dekat apa channel TV itu apa Animal Planet, ya, ada sebahagian ular itu warnanya sama. Kalau ular yang ada di padang pasir, di pokok, ular yang warna hijau itu kan dia, warnanya sama. Sampai kita pun tak perasan itu ular, baik siapa yang lalu, selesai. Rezeki dia. Ha? Rezeki dia. Apa lagi yang Allah Ta'ala tetapkan rezeki tersebut? Ada sejenis binatang, haiwan, hidupnya di dalam tanah. Apa namanya? Ulat, cacing. Ya, kita boleh hidup dalam tanah, mati kita. Tapi cacing tu boleh hidup dalam tanah. Belum pernah kita dengar kan? Cacing tu mulutnya macam mana, matanya macam mana, telinganya, kaki tangannya macam mana, belum tahu. Tapi rezekinya cacing tu siapa? Ha? Siapa rezekinya cacing? Cacing suka badan yang macam saya. Kalau badan kurus-kurus dia tak minat. Ya. Kalau badan macam saya ni, dia bukan krim, dia full krim. Dia bukan low fat now. Jadi bagaimana? Jadi rezekinya cacing tu manusia. Apabila manusia tu mati dinamakan apa? Mayyitah dalam bahasa Arab. Apa maksud mayyitah? Bangkai. Ya, betul. Bagaimana rezeki manusia? Bagaimana rezeki manusia? Ya. Manusia dengan binatang, siapa lagi mulia? Pasti manusia lagi mulia. Sebab manusia dia boleh bercakap. Ya, saya cakap dengan awak, Assalamualaikum, awak jawab Waalaikumsalam. Ya. Kita boleh kenal, oh ini dia Firhan, ini dia Amir Ibrahim, ini dia Maulana, ini dia Haji Rahim, ini dia Amir Alwi, kita boleh kenal. Dan sebagainya. Tetapi baru difahamkan di sini. Ya, Imam Nawawi mendatangkan ayat Quran yang tepat dengan babnya, memang tepat. Ya, ada manusia itu greedy, tamak. Ya, tamak. Tak cukup dengan satu botol. Dia marah tengok orang dapat botol lagi. Kenapa dia boleh dapat dua, aku dapat satu? Begitu dia. Ya. Awak dengan saya sama-sama berniaga. Ya. Apa berniaga awak? Awak berniaga nasi lemak 3T, saya pun berniaga nasi lemak 3T. Tahu 3T? Ambil Alwi tahu 3T ambil. Ya. Timun, tomato, telur. 3T. Tapi kenapa Amir Alwi punya berniaga? Ini saya kasih contoh, ya. Amir Alwi punya berniaga ni orang ramai datang kedai dia. Sedangkan orang saya pun sama juga berniaga nasi lemak 3T, tapi orang tak ramai datang kedai saya. Ini perlu kita tanya, kenapa? Apa pasal? Jadi maksudnya begini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan semua hamba Allah taala itu. Semua. Tak kira dia lelaki perempuan. Sakit, sihat, gembira, sedih, apa lagi? Budak kecil, orang besar, tinggi, kurus, gemuk, pendek, tua, muda, lelaki, perempuan, yang dah kahwin, yang belum kahwin, yang nak kahwin lagi dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk solat 5 waktu. Selesai sudah. Tapi kenapa ada orang dia solat juga tapi solatnya itu susah Allah Ta'ala, solatnya itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ada orang solat diterima oleh Allah Ta'ala. Apa bezanya solat orang A dengan solat orang B? Sama juga. Yang A mula dengan Allahu Akbar dan selesai dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Yang B pun sama juga. Tapi kenapa yang A cepat diterima, yang B lambat diterima? Ini perlu diadakan correction. Ya, perlu diadakan correction. Jadi macam mana correction ni? Tengok apa kata Imam Nawawi di dalam kitab ini. Ini satu potong ayat yang Imam Nawawi keluarkan. Apa lagi Imam Nawawi keluarkan?
dalam surah Al-Baqarah. Imam Nawawi memetik salah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahiluna aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah. Berikanlah sedekah itu kepada kaum fakir yang terkepung dalam menjalankan jihad fi sabilillah. Berikanlah, bantulah orang-orang fuqara. Orang-orang fuqara ni apa? Biasa kita faham perkataan fuqara itu adalah perkataan plural dari singularnya fakir. Apa arti fakir? Ya orang miskin. Ya, kalau kita belajar bab zakat, salah satu daripada asnaf memberikan kepada orang fuqara, orang miskin. Ya, ada dijelaskan di dalam kitab fikih, miskin begini, fakir begini. Ada kalanya orang itu menggunakan perkataan al-fakir dengan bersifat tawadu. Ya, beliau memperjelaskan. Contoh contoh saya katakan, bulan depan saya nak pergi umrah, al-fakir nak pergi umrah, siapa nak ikut dengan al-fakir? Tadi yang maksudnya fakir. Berarti apa? Dia merendahkan diri dia, tawadhu. Tapi di sini Allah Taala lil fuqara'i, berarti apa? Perkataan plural, berarti bukan satu. Orang-orang fakir itu banyak. Orang-orang yang fuqara, kaum fakir yang terkepung, ya, yang terkepung di dalam jihad fi sabilillah. Bagaimana orang-orang fakir, orang-orang fuqara yang terkepung di dalam jihad fi sabilillah? Salah satu daripada sejarah di dalam agama Islam yaitu perang yang disebut dengan perang Longkang Khandaq. Perang Khandaq, dikepung umat Islam tersebut. Susah Nabi SAW. Kita dah baca hadis itu pada bab yang ke-56, ya. Dan juga boleh digunakan ayat ini, faham ayat ini bagaimana? Ya, bagi orang-orang yang terkandas, orang-orang yang susah, orang-orang yang memerlukan bantuan. Memang mereka perlukan bantuan. Contoh yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu, apabila rata-rata seluruh dunia perbatasan negara mereka ditutup. Jadi ada orang-orang yang musafir terkandas. Maka bila orang-orang musafir terkandas tersebut, pekerjaan mereka tak dapat kerja dan sebagainya. Tugas kita orang pribumi bantu dia. Ini dia. Itu nama dia fi sabilillah juga itu. Ya, fi sabilillah. Sabilillah bukan hanya satu makna saja. Ada orang memaknakan sabilillah perang. Memang asal usul makna fi sabilillah. Apa arti fi sabilillah? Pada jalan Allah. Jadi kalau orang itu keluar dari rumahnya bertujuan untuk meneguhkan, menguatkan, mengangkat bendera la ilaha illallah, maka fi sabilillah. Orang itu keluar dari rumahnya untuk menyebarkan ilmu, maka itu fi sabilillah. Orang itu keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, contoh mungkin dia pergi luar negeri, dia pergi ke pondok pesantren, dia pergi ke Azhar Syarif, dia pergi ke Hadramut dan sebagainya untuk menuntut ilmu, maka itu fi sabilillah. Begitu cara dia. Ya, begitu cara dia. La yastati'una darban fil ardi, mereka tidak dapat berjalan keliling negeri. Ya, mereka tak dapat, ya, mereka terkandas pada keadaan tersebut. Tak dapat nak pergi mana-mana. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi. Orang-orang yang tidak mengetahui akan mengira bahawa mereka itu adalah orang-orang yang kaya. Ya, kerana bersikap ta'affuf, enggan meminta-minta. Yahsabuhumul jahil. Tengok Allah Taala jelaskan apa?
Ya, yahsabuhum. Ya, artinya mereka itu agak-agak kira-kira, ya, al-jahilu aghniya adalah orang-orang mereka mengira bahawasanya orang-orang yang kaya, padahal ya depan mata tu susah. Kita nampak orang susah, ya, kita lagi tengok-tengok, betul ke jadi susah? Apa Allah Ta'ala sebut? Yahsabuhumul jahil. Kalau dah nampak benda yang betul-betul memang memerlukan di depan mata, kita masih betul ke? Jangan-jangan dia beli tak? Itu nama dia jahil orang itu. Allah sebut ini bukan Ustaz Hasan sebut tak, Allah sebut itu jahil nama dia. Apa makna jahil? Arti kata lain, jahil artinya apa? Orang itu bodoh, tak dapat nak nilaikan mana satu kaca dan mana satu permata. Tak dapat nak dibezakan ini intan, ini berlian, tak dapat nak dibezakan. Itu bodoh namanya. Berarti maksud Allah Ta'ala sini apa? Kalau kita sudah dapat tahu dan kita nampak memang ada, memang betul-betul nampak depan mata kita, itu suatu kesusahan, suatu perkara yang perlu untuk dibantu, ya sudah, jangan banyak soal, jangan banyak tanya, ya. Takkan kita nak tanya, awak betul susah, jangan bedek. Kan ada orang seperti itu. Ini dia disebut oleh Allah Ta'ala. Ya. Orang-orang yang tidak mengetahui akan mengira bahawa mereka itu adalah orang-orang kaya kerana bersikap ta'afuf. Apa sikap ta'afuf? Dia tak nak minta-minta. Itu maksud ta'afuf. Tak payahlah tolong dia ni lah. Walaupun kita nampak dia susah. Apa sahaja? Dia tak pernah minta dengan aku. Takkan nak kena tunggu orang minta. Begitu maksud dia kalau jemaah sekalian. Ya, begitu maksud dia. Takkan nak kena tunggu orang minta. Contoh, saya kasih contoh. Ya, kita pergi ke masjid-masjid, khususnya di negeri kita. Salah satu benda yang ada dekat dalam masjid, nampak tak tabung? Tabung tu agak-agak buat apa tabung? Taruh je ustaz, perhiasan. Mustahil. Tabung tu apa? Tabung tu minta lah, kita beri duit masuk lah di dalam. Takkanlah kita nak tunggu tabung tu buka mulut. Assalamualaikum. Kang tabung buka mulut. Kita pula, ya Allah, tabung boleh berbual kau. Keramat masjid ni. Lain. Cerita apa yang sekalian? Begitulah dia. Ya, takkan kita tengok, alah tabung ni banyak duit dalam tu, tak payahlah. Macam mana awak boleh tahu banyak duit? Alah, masjid ni tengok, ekor kapet bagus, sound system bagus, banyak duit ni, tak payahlah. Baik. Tak boleh. Ya. Itu tanggungjawab kita. Maksudnya Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala jelaskan apa? Manusia itu kalau dia mau berkat rezekinya mesti bagi 4. Mesti bagi 4 baru berkat rezekinya. 1, rezeki itu wajib diberikan kepada kedua orang tua. Wajib beri pada orang tua. Sebab apa? Itu anak beri pada orang tua, nafkah. Ya, anak beri pada orang tua, nafkah. Para alim ulama jelas kenapa? Setiap manusia itu dia ada 3 orang tua. 3. 1, mak dan bapak sendiri. 2, mak mertua dan ayah mertua. 3, dia bukan ayah mertua, dia bukan mak kandung sendiri, tapi dia adalah apa? Tempat kita menuntut ilmu. Guru. Itu orang tua. Manusia 3. Ya. Yang kedua, wajib rezeki itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada ahli keluarga kita, isteri dan anak-anak. Ustaz, saya tak ada isteri, saya ada isteri-isteri. Okey, silakan isteri-isteri. Ustaz, saya ada isteri-isteri. Okey. Ustaz, saya ada isteri. Ya. Jadi dia wajib berikan. Wajib berikan bagaimana? Kalau dia ada isteri, dia bagi 1 botol. Dia ada isteri-isteri, dia kena kasih 2 botol. Boleh tak saya kasih
saya ada isteri ataupun isteri. Dua atau tiga atau empat. Tapi saya kasih, sebab yang first ni adalah jantung hati saya kasih botol dia macam gini. Yang number 2, saya kasih botol dia macam gini. Yang number 3, saya kasih botol dia macam gini. Yang number 4, saya kasih botol dia macam gini. Tak boleh. Ini hukum fikih para jemaah sekalian. Tak boleh main-main. Ya? Ada orang bilang, oh tengok aku bini 4 tau, terror tau. Kesian orang lain jalan linggang-lingguk, dia jalan kena bawa lagi cuma sekalian. Ambil engkau dia. Ya, kena adil. Anak pun sama juga. Baik isteri number 1, number 2, number 3, number 4. Dia kena bagi. Wajib bagi nafkah kepada anak-anak dan isteri. Wajib kasih. Jadi kalau isteri nombor 1 dia belikan rumah 4 bilik, nombor 2 kena 4 bilik, nombor 3 kena 4 bilik, nombor 5 pun nombor 5 pula, nombor 4 pun kena. Kena begitu, kena adil. Kalau isteri pertama dia kasih kereta Jepun, kedua, ketiga, keempat pun mesti kasih kereta Jepun. Tak boleh tukar-tukar, tak boleh. Bahkan sampai kalau orang itu banyak isteri, dia ada isteri lebih dari 1, dia kalau nak musafir, ada ulama fikih jelaskan apa? Kena undi isteri mana satu dia bawa. Ya. Ataupun dia tak nak undi. Baik, kalau dia tak nak undi, bagaimana? Oh, saya nak pergi umrah bulan 3. Tahun ni saya nak bawa isteri nombor 1. Jadi tahun depan kalau nak pergi umrah bulan 3, tak boleh bawa isteri nombor 1, mesti bawa isteri nombor 2. Begitu cara dia. Ya, kena adil. Yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, awak nak berkatkan rezeki kan? Ketiga adalah memberi, ya, pertama dan kedua ni wajib. Yang ketiga, beri kepada yang berhak untuk menerima. Siapa yang berhak untuk menerima? Fakir miskin, orang susah, tabur masjid. Itu dia. Ya. Orang datang minta tolong saya ada problem besar. Kenapa? Saya kena, adalah benda yang saya nak kena settlekan, jadi saya perlu bayar $10,000. Boleh tak tolong saya? Saya perlukan $10,000. Awak ada kelebihan, silakan bantu. Bantu macam mana tu ustaz? Hutang ke ataupun tak hutang macam? Itu bagaimana awak punya akad awak, ijab kabul awak antara dia dengan awak. Kalau dia setuju untuk awak, kalau nak kasih pinjam, dia setuju, berarti dia ada hutang dengan awak. Begitu dia. Ya, begitu dia. Yang dinamanya hutang, dia pasti kena bayar lah. Tak boleh tak bayar, haram hukumnya. Ya, tak boleh kalau tak bayar, haram hukumnya. Dan kalau orang ada hutang ni pun problem para jemaah sekalian. Apa pasal problem? Problem apa? Menurut hukum fikih para jemaah sekalian. Ya, orang kalau ada hutang di sini yang dimaksudkan hutang bukan macam mama kata, ya, bukan macam kita hutang kereta, hutang rumah, kita beli perabot, kursi, meja, TV, mungkin kita beli dekat court, bukan hutang macam itu, tidak. Ya, orang ni datang hutang $10,000, $100,000. Dia kalau ada hutang macam gitu, ya, ataupun awak ada hutang macam gitu, ya, awak kalau nak musafir, awak kena jumpa dia. Contoh, saya ada hutang dengan awak $10,000. Saya kalau nak musafir bagaimana? Walaupun setakat pergi Batam ataupun pergi Angsana Johor, itu belum lagi lepas syarat, itu belum lagi lepas syarat untuk orang itu boleh melaksanakan solat jamak dan solat kasar. Ya, walaupun pada segitu aja. Ya, saya mesti cakap dengan awak, Haji, saya ada hutang sama Haji kan. Besok saya nak jalan-jalan dah, pergi Angsana shopping. Minta izin boleh? Kalau awak cakap dengan saya, tak boleh ustaz, bayar dulu hutang saya. Saya tetap musafir juga, maka dihukumkan saya musafir dengan maksiat. Apatah lagi kalau saya ada hutang dengan awak $10,000 ataupun $100,000, saya nak musafir sampai diperbolehkan saya solat kasar.
jamak takdim, jamak takhir, qasar. Kalau awak jelaskan tak boleh, saya musafir juga, maka saya bermusafir dengan maksiat. Dan macam mana orang musafir dengan maksiat? Hukum fikih jelaskan haram solat jamak, haram solat qasar. Jadi dia kena solat seperti biasa, tak boleh jamak, tak boleh qasar. Sebab itu mau pinjam ni berhati-hati. Dan juga haram hukumnya, saya pinjam duit dengan awak $10,000 ke $50,000 ke $100,000 ke, tahu-tahu saya janji dengan awak, okey nanti cukup tahun saya bayar. Tapi lepas cukup tahun saya tak bayar, awak pun datang jumpa saya, ustaz janji dengan saya cukup tahun bayar. Tapi ni sudah 31 Disember 2023. Ustaz belum bayar-bayar. Jadi bila ustaz nak bayar? Oh, nanti saya bayar 10 January 2024. Okey, kalau macam itu ada extra payment $150. Itu haram hukumnya. Riba haram, tak boleh. Ya, tak boleh. Ya. Hukum fikih memperjelaskan orang yang hutang dia wajib bayar. Hukum tasawuf macam mana? Hukum tasawuf macam ni. Ya, sama juga macam hukum fikih, orang yang ada hutang dia wajib bayar. Tapi awak kasih pinjam dengan saya kan? Sunnah hukumnya, ini hukum tasawuf. Sunnah hukumnya, awak jangan tagih saya. Ustaz kata nak bayar hujung tahun, tak bayar-bayar pun. Jangan tagih. Sunnah hukumnya. Memang susah nak buat ni. Memang susah nak buat. Tapi ini hukum tasawuf. Jelaskan. Sunnah hukumnya. Ya, habis saya pinjam awak ni macam mana? Selagi saya dah janji dengan awak 31 Disember 2023, saya janji saya akan bayar. Tapi apabila 31 Disember 2023 saya tak bayar, maka dari 1 January 2024, selagi saya tak bayar, maka setiap hari saya berdosa pada awak. Ini hukum fikih, kena ingat jemaah sekalian. Ya, kena ingat. Baik, tadi empat perkara kan, kita dah sebut 1, 2, 3 kan. Yang terakhir, kata Imam Ghazali, nak berkat. Macam mana? Nak berkat. Last, untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Sebab itu kita kalau nak bantu orang, kalau ada umpama ada air sebotol, jangan kasih semua. Awak saya, minum sikit. Dah minum, sikit saya punya. Begitu. Sebab apa? Kita pun memerlukan. Ya, itulah dia. Lainlah dengan ustaz, tapi saya dengar cerita-cerita orang-orang soleh, orang-orang wali ni, mereka kalau kasih ustaz dia kasih gitu je ustaz. Ya, tak pernah dia minta pada ustaz. Kadang-kadang dia kasih ambil lah semua. Aku tak heran pun. Ya, itu lain bagi jemaah sekalian. Itu orang wali lain. Ya. Sini dia kasih, sini datang. Sini dia kasih, sini datang. Kita sini dia kasih, bila nak datang ni, ya Allah, tak ada. Kita lain bagi jemaah sekalian. Ya, lain. Begitulah dia, ya. Begitulah dia. Tapi kalau ada siapa-siapa nak try bolehlah, ya. Nak kasih, ambil lagi semualah. Ya. Nak try bolehlah, silakan. Ya, tapi jangan pula bersungut. Kata kalau kita bantu orang nanti Allah tambahkan dia, tak ada pun. Jangan bersungut. Jangan bersungut. Begitulah dia. Ya, begitulah dia. Baik. Ayat selanjutnya dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan mereka hamba-hamba Allah, idza anfaqu, apabila mereka menafkahkan harta mereka membagikan harta mereka, lam yusrifu, maka mereka itu tidak melampaui batas, walam yaqturu, dan mereka juga tidak bersifat pelukik, wa kana baina dzalika qawama, tetapi pertengahan antara keduanya itu, maksudnya apa? Yang dinamakan hamba-hamba Allah yang berbakti,
Ya, mereka memberi juga, ya. Ada kalanya mereka tak beri. Ya, ya. Ada kalanya mereka tak beri. Kenapa mereka tak beri? Ada beberapa sebab. Kalau kita buka dalam kitab-kitab fikih, ada beberapa sebab. Contoh, di dalam hukum fikih ada yang disebutkan dengan bab zakat. Di dalam hukum zakat kita diwajibkan untuk berzakat dan zakat kita itu perlu kepada jalur yang betul. Dan orang yang menerima zakat tersebut bagaimana? Begini caranya. Yang paling baik memberi zakat, ya, yang paling baik memberi zakat. Macam mana Pak sekalian? Ini. Orang ni susah, tapi dia ada kepandaian. Apa kepandaian dia? Kepandaian dia ialah dia pandai jahit baju. Jadi bagaimana? Daripada dia tiap-tiap tahun minta zakat, apa katakanlah ya, yang tengah rekod ni, Muhammad Firhat ni, katakan dia pandai jahit baju. Jadi saya pun panggil Firhat, mari sini. Ustaz nak tolong Firhat. Firhat pandai jahit baju kan? Ustaz, saya pandai jahit baju Ustaz. Baik, Ustaz nak kasih Firhat modal untuk Firhat buka kedai. Ya, jadi saya kasih dia modal. Saya bantu dia dengan duit zakat, ya. Jadi apa? Dia pun ada kedai, ada mesin jahit, ada kain dan sebagainya. Saya pun buatkan publicity. Siapa nak jahit, sila datang ke jumpa tailor Muhammad Firhat. Contoh begitu. Jadi kalau dia sudah ada pekerjaan, sudah ada kedai jahit, sudah bagus, ya, sudah ada income, jadi dia sudah tak payah terima zakat. Tak payah terima zakat. Dan orang yang dapat begini, kadang-kala sedekah dengan zakat tak sama. Sedekah bila-bila boleh sedekah. Hari-hari nak sedekah pun boleh, tak apa. Tapi kalau zakat, kalau ikut hukum fikih betul-betul, zakat orang itu dapat bantuan zakat hanya sekali saja. Tak ada berkali-berkali, tak ada. Berkali-berkali itu tak ada. Ya, berkali-berkali itu tak ada. Tak ada macam mana? Ya, dia dapat bantuan zakat sekali saja. Cukup. Ya, agama Islam sangat-sangat menggalakkan kita untuk membantu orang. Salah satu daripadanya zakat, untuk melepaskan orang itu daripada terbelenggu kemiskinan. Dia pandai masak, mungkin kita ada kedai masak, daripada dia minta-minta dengan orang, tiap-tiap tahun dia minta zakat, awak mari sini kerja dengan saya. Dia selesai. Begitu je. Tapi ada orang tak setuju ni. Padahal inilah di hukum fikih. Ada orang tak setuju. Apa pasal? Senang cakap. Dia tak mau kerja, malas. Nak follow saja. Tak boleh. Wrong, salah. Begitu cara dia. Ya, begitu cara dia para jemaah sekalian. Ya, begitu cara. Jadi ayat Al-Quran ini jelaskan kepada kita, Allah ajarkan kepada kita bahwasanya kita nak memberi orang, silakan beri. Jangan pula kita tak beri sama sekali. Apalah, asyik-asyik hari Jumaat pukul 10 pagi aku buka pintu, muka dia. Lain kerja tak ada. Tiap-tiap hari Jumaat muka dia tiap-tiap hari Jumaat. Tengok cerita Alibaba berjalan bola. Apa si kasih Baba cakap? Alibaba perhambat dia. Laki memang pemalas. Tu dia. Agama Islam tak minta kita tak boleh. Agama Islam tidak menggalak kita buat demikian. Tak mau. Ya. Kita diberikan tulang oleh Allah Taala. Diberikan urat oleh Allah Ta'ala. Ya, usaha. Yang nama usaha macam-macam. Ada orang usahanya berat, perlu di bawah terik matahari. Ada orang usahanya tak, dia duduk saja, orang datang dia sign. Ya. Ada orang tak, usahanya bagaimana? Tengok, Allah kurniakan dia ilmu, dengan ilmu itulah Allah rezekikan dia. Contoh, dia pandai mengajar, dia pandai dari segi Al-Quran. Orang jemput dia, boleh tak datang ke rumah saya seminggu sekali, ajar family saya mengaji Quran.
Bila awak ada free, saya nak hantar anak saya seminggu sekali ke rumah awak ngaji Quran. Lihat, Allah kasih dia ilmu Al-Quran. Dengan ilmu Al-Quran, rezeki datang. Itu dia. Itu dia. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita ada ilmu, orang datang jumpa kita, jangan lokek. Ni ayat Quran siapa ni? Oh, tak boleh, saya tak boleh ajar. No time. Kalau betul-betul no time, okey, ya, okey, akhir. Okay. Tapi kalau ada time, jangan bilang no time. Ilmu tu bukan kita punya. Allah punya. Allah tarik tu ilmu gila. Gila. Allah tarik tu ilmu gila. Tapi ada orang pula salah. Ini tak boleh. Imam Al-Ghazali rahimallahu taala berjelaskan apa? Ciri-ciri orang yang menuntut ilmu dekat dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Bab permulaan sekali, awal-awal sekali. Ciri-ciri orang menuntut ilmu tu 3 macam. Satu, orang itu dia menuntut ilmu betul-betul kerana Allah dan betul-betul kerana Rasulullah dan dia tidak mau apa-apa sekalipun. Dia tuntut ilmu tu. Lagi satu, dia tuntut ilmu bagaimana? Dia tuntut ilmu, dia nakkan ilmu ni, dia tengok, wah, ustaz ni alim betul terror. Habis dia punya majlis dia, orang berderu datang jumpa dia, salam dia. Aku tengok ustaz tu dia salam masuk kocik, salam masuk kocik, salam masuk kocik. Wah, ini kalau aku belajar agama betul-betul, aku pun boleh jadi macam ustaz ni. Lepas tu bila aku mengajar, confirm salam masuk kocik, salam masuk kocik, salam masuk kocik. Ini dia. Lagi satu, dia menuntut ilmu dengan apa cara dia menuntut ilmu? Yang nombor 2 menuntut ilmu ada kerana Allah, ada kerana, tapi ada sikit niat yang lain. Yang nombor 3 menuntut ilmu bagaimana? Aku tengok dia ni sekolah pergi sana, belajar sana, belajar sana. Lepas tu dia jadi orang yang top lah. Orang ada pangkat lah. Aku pun nak macam tu lah. Kalau aku belajar kitab ni, belajar ilmu ni, pergi sekolah tu, universiti tu, aku balik, dunia datang jumpa aku. Ya salam. Ya, aku mesti jadi orang yang kaya. Ya, sebab apa? Aku ada ilmu, aku ada knowledge. Confirm ya, ribu-ribu masuk ni. Kata Imam Ghazali, 3 macam menuntut ilmu. Nombor 2 dengan nombor 3 itu adalah orang-orang yang menuntut ilmu, dan bila dia ada ilmu, itulah dia orang-orang yang disebut dengan ulama ulama yang jahat. Maka kalau ada ulama macam gini, yang nombor 2 dengan nombor 3, apa para alim ulama nasihatkan? Jangan belajar sama dia. Jangan belajar. Jangan datang jumpa dia pun. Sebab apa? Memang tak ada berkat. Cari yang nombor 1. Cari yang nombor 1. Dia tak minta-minta dengan orang. Dia mengajar kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa rezeki dia ada, alhamdulillah. Orang macam gini cari. Orang macam gini kalau kita ada rezeki, bantu dia. Ya, kita tengok, alamak, kesianlah ustaz ni selalu pergi, dia naik bas tak apa, aku ada kereta. Ustaz, saya nak ikut kelas ustaz. Jadi nanti tiap-tiap hari ustaz tunggu saya jam begini. Nanti balik saya hantar, tak apa. Macam gini orang kita mau cari. Macam gini punya ulama lah kita mau cari. Imam Ghazali jelaskan apa? Inilah dia ulama dunia akhirat. Ya. Dia tak mengadu pada orang. Dia kalau susah, dia ngadu pada siapa? Orang malam tidur dia, Allahu Akbar. Orang mengadu sana, nangis sana. Dia punya nangis, Allah. Ini macam orang kita mau cari. Tapi macam mana kita nak kenal ya? Imam Ghazali kasih tips.
Bahkan para alim ulama juga memberi tips. Seperti pepatah-pepatahnya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang mengarang Ratib Al-Haddad. Nasihatnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang mengarang Ratib Al-Attas. Ya. Nasihatnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Durar. Nasihatnya Al-Imam Al-Qutub Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab-kitabnya. Al-Imam Abu Hasan Asyadzili rahimallahu ta'ala, pengasas tarekat Syadziliyah, mau cari antara ulama itu ulama yang tadi saya jelaskan, ulama yang dunia akhirat atau ulama su. Bezanya macam mana? Satu bezanya adalah dia suruh orang buat baik tapi dia sendiri tak buat. Jangan tinggalkan sembahyang. Dia selalu puting sembahyang. Subuh pukul 10.30 pagi. Tak boleh. Ya. Sedang cakap apa? Dia mengajar orang jadi baik tapi dia tak baik. Saturday Sunday selalu busy. Bagaimana? Ada kat ujung tu, dia naik kuda. Selalu busy Saturday Sunday. Tak maaf. Ya. Pergi masjid, jangan tak pergi masjid, tapi dia suka duduk kedai kopi. Dia suka beratur dekat 7-Eleven punya sebelah, NTUC punya sebelah. Tahu Ini. Lagi satu, para alim ulama menasihatkan bagaimana beza antara ulama su dengan ulama dunia akhirat. Bagaimana? Adalah ulama itu dia suka kepada kitab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Orang yang tak suka dan tak terima kitab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, itu ulama su, ulama jahat. Berapa banyak zaman sekarang orang, betul ke Imam Ghazali ni? Tak usah pergi Imam Ghazali ni. Imam Nawawi pun ada juga orang jelaskan, Imam Nawawi ni dia ta'lim mana? Wow, ta'lim mana? Masya Allah. Masya Allah. Imam Nawawi ta'lim mana? Oh, saya ikut apa yang ada dekat dalam Quran, apa yang ada dekat dalam hadis. Selesai. Yang lain saya tak ikut. Ya, sebab dia pun manusia. Mungkin dia buat salah. Oh, Masya Allah. Tinggi ilmu dia, alim sungguh. Cuba buka cerita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Umur dia berapa tahun hafal Quran? 7 tahun. Berapa? 7 tahun. Cuba tanya dia, awak berapa tahun umur awak hafal Quran? Mungkin 7 tahun, mama kata tidur ngumpul. Selalu kita mendengarkan hadis 40. Selalu kita mendengarkan kitab Riyadhus Shalihin. Selalu kita dengar Imam Nawawi. Cuba buka sejarah Imam Nawawi. Oh. Pernah dengar tak? Dekat dalam kitab-kitab ke, keterangan para ahli ulama ke, mereka sebutkan anak Imam Nawawi memperjelaskan. Pernah dengar kan? Tak ada. Ulama tak ada sebut pun isteri Imam Nawawi ke, anak Imam Nawawi. Ulama tak ada sebut pun. Kenapa ulama tak ada sebut anak Imam Nawawi, isteri Imam Nawawi? Kenapa? Sebab dialah satu-satunya ulama yang tak ada isteri, tak ada anak. Kenapa tak ada isteri? Dia tak kahwin. Bila ditanya, kenapa kau tak kahwin wahai Tuan Imam? Dia jelas kenapa. Sepertiga hidup aku untuk Allah, sepertiga hidup aku untuk garang kitab, sepertiga hidup aku untuk menyebarkan agama. Tak ada time untuk kahwin. Kita ada time untuk kahwin. Ada time tak untuk kahwin lagi? Boleh lah Ustaz kalau nak try.
La haula wala quwwata illa billah. Sahih amlah. Berarti apa? Imam Nawawi rahimahullahu taala ini dapat kawal diri dia. Dia bukan nafsu tau. Dia tak perlukan dunia. Tak perlukan dunia. Tapi lihat Imam Nawawi rahimahullahu taala, kitab dia sampai sekarang digunakan oleh para alim ulama. Bahkan kitab fikih dia yang paling besar, yang nama kitab Minhaj Imam Nawawi rahimahullahu taala, digunakan oleh ulama-ulama besar, ulama-ulama di Universiti Al-Azhar kagum melihat kitab Imam Nawawi. Sampai dalam kitab Imam Nawawi berkata guru kami Mufti Tarim Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz memperjelaskan apa Imam Nawawi dalam usia muda mampu karang kitab Minhaj ini, dan kitab Minhaj ini mempunyai lebih daripada 70,000 masalah-masalah fikih, dan hanya segelintir saja yang dapat kita faham, yang lain tak faham kita. Tengok. Ada pula zaman sekarang dia manusia, mungkin ada salahnya. Dah lama tak doa selamatnya. Ayat yang selanjutnya dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin ma uridu an yut'imun. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, dan tidaklah aku, yakni Allah Taala, ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk menyembah aku, untuk tunduk pada aku, untuk taat pada aku, untuk minta kepada aku, untuk kenal aku. Allah ciptakan kita untuk kita apa? Tahu, kita mesti tahu siapa yang hidupkan kita? Allah. Siapa yang matikan kita? Allah. Siapa yang kurniakan kita rezeki? Allah. Banyak sikit, susah, senang, Allah. Selesai. Mati kita masuk dalam kubur, mana pergi pangkat kita? Mana pergi ilmu kita? Mana pergi harta kita? Mana pergi pakaian kita? Mana pergi ahli keluarga kita? Mana pergi ilmu kita yang kita anggap diri kita pandai? Tak ada, hanya sehelai kain putih yang tutup badan kita dan masuk ke dalam liang lahat, dan kiri kanan kita dihimpit dengan tanah, dan pipi kita diciumkan dengan tanah. Yang hanya ada di alam kubur adalah antara kita sama Allah. Dan akhirnya selang beberapa tahun digali kembali kubur kita, hancur lebur, tulang pun tak ada, mana pergi ulat makan. Itu dia. Itu pun masih ada juga manusia yang lupakan Allah, sombong sama Allah. Allah tak minta banyak, 5 waktu je, 5 saja, 5. Nasib baik ada Isra Mi'raj. Kalau tak, bukan 5 kita kena, 50 kita kena. Ini 5 banyak yang penting. Allah. Bayangkan kalau Jalan Ismail, Yunus Crescent, Ubi Avenue, semua datang masjid ni, tak cukup masjid sampai ke jalan raya. Tapi berapa kerat kan? Lupa sama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dah ciptakan kita, dan Allah tidak meminta kepada kita rezeki kita. Allah tidak meminta kita untuk memberikan Allah Taala makanan, tak ada. Allah yang rezekikan kita, Allah yang memberikan kita makan, Allah yang segala-galanya. Kenapa ada manusia suka minta-minta dengan manusia? Tak perlu minta dengan manusia. Betul-betul darurat, emergency, okey. Tak ada emergency, kelas. Cukuplah dapat 1 gelas begini. Dia minum 1 gelas, kita minum paper cup. Tapi sama juga, isinya kopi, katakan, isinya teh. Apa salahnya? Ya, yang paper cup tu tak payahlah bersungut. Yang dapat minum gelas, minum sudah, selesai, habis kita. Kenapa nak kena bersungut-bersungut? Kenapa dia boleh minum dekat gelas aku paper cup? Aku pun bisnes juga. Kenapa dia punya nasi lemak laku, aku punya nasi lemak tak laku?
Correction lah diri sendiri. Pergi IKEA sana. IKEA yang kat Kol. Beli cermin besar, gantung kat rumah. Diri dia baca lain. Ya, macam apa pasal aku selalu minum kat bekap, dia minum kat gelas. Apa pasal? Buat correction. Correctionnya apa? Lah aku subuh 10.30 pagi. Aku zuhur terlepas. Aku asar mak sakit pinggang. Aku maghrib ini movie bagus ni. Aku isyak dah makan tu kenyang pun tak boleh gerak. Habis bersungut minum kat bekap. This is wrong, brother. Wallahu a'lam bisawab. 8:33. Dah masuk waktu isyak. Telajak kita. Al-Fatihah. Anallah ya'afu anna wa an walidina wa an auladina wa an jami'il muslimin وعن جميع المسلمين وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرشوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ومن يعتادون الرواها والقراءة في هذا المسجد آل عبد الرزاق وتوفاهم الموت وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وعلى من نوى شيخنا وعلى من نوى المتقدمين في هذا المسجد وعلى من نوى شيخنا ومربينا ومرشدنا ومربينا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.